Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bila kita tengok sejarah dakwah Nabi, semua yang menentang Nabi adalah kepala-kepala pemuka Quraisy, golongan-golongan musyrik, golongan-golongan bangsawan, orang-orang yang ada ketokohan dan karisma dalam kehidupan Rasulullah berdakwah. Walaupun mereka ni kafir, tetapi Rasulullah bila berdakwah tidak pernah menggelarkan mereka wahai si kafir, wahai si musyrik, wahai si munafik, wahai si fasik. Tetapi Rasulullah memanggil dengan nama-nama mereka. Walaupun jelas mereka sedang kafir, walaupun jelas mereka sedang musyrik, sedang munafik dan sedang berperlakuan fasik. Bahkan bapa saudara beliau sendiri iaitu Abu Lahab, yang pernah diturunkan ayat tentangnya, surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kecelakaan dan laknat turun daripada Allah dalam ayat surah Al-Masad. Tapi bila berdakwah kepada Abu Lahab, terkeluar tak daripada bibir mulut Nabi, wahai orang yang dilaknat Allah, wahai orang yang dikutuk oleh Allah dalam surah ini, surah sekian. Tidak, dipanggil dengan nama yang sebenar, panggilan yang baik, dakwah yang baik. Cuba tuan-tuan agak hari ini kalau kita menggunakan konsep yang sebaliknya, kita cuba nak mendakwahkan orang-orang di luar agama yang kita panggil sebagai non-Muslim. Hari ini wahai sahabatku Peter, aku nak mendakwahkan, nak memperkenalkan agama Islam ni pada kamu. Tapi cara yang kita guna, wahai si kafir, wahai si penyembah berhala. Islam ni agak-agak dia nak dengar ke dia tak mau dengar? Dengar si kafir, si penyembah berhala, si tu sini, dia lari awal-awal lagi. Wahai saudaraku, nak dengar. Wahai sahabat baikku, nak dengar. Ini konteks dakwah. Dia ada peranan dan dia ada praktikal yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tauhid yang lain, apa dia? Tauhid yang lain bila seseorang menganggap dia mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Terkecualilah Nabi Rasul tu orang biasa. Aku confirmkan, dia confirmkan pula. Bila dia tahu hari Jumaat akan berlaku hari kiamat, saya confirmkan 2 kali Jumaat lagi hari kiamat pasti akan berlaku. Kalau setakat dia kata hari Jumaat akan berlaku hari kiamat, tapi saya pun tak tahu hari Jumaat yang mana, okey lagi. Ni confirm 2 minggu lagi Jumaat tu akan berlaku hari kiamat. Hal-hal gaib dia tahu. 14 hari lagi kamu akan mati, kamu akan meninggal dunia. Lepas tu kita yang dia kata akan mati, tak mati-mati, dia mati dulu. Orang tak boleh confirm macam tu Tok Hakim seorang lah. Sebab Tok Hakim jatuhkan hukuman. Hukuman akan berlalu pada hari Khamis jam pukul 8, 23 hari bulan. Tu pun tahap tu je, belum tentu lagi. Lepas-lepas Tok Hakim yang hak jatuh hukuman tu mati dulu pun ada. Tauhid yang lain, tauhid yang lain, hak ni berhati-hati tuan-tuan. Yang ni banyak berkisar dalam realiti dan fakta masyarakat. Tauhid akan berlaku bila mana seseorang mengatakan bahawa hukuman-hukuman yang diimplementasikan daripada idea-idea dan pemikiran manusia ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada hukuman-hukuman dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia mari buat ayat, hak manusia buat ni, hak manusia create, hak manusia gubal ni jauh lebih baik daripada apa yang Allah buat. Hak ni cari penyakit. Hak ni tauhid. Ataupun dia mengatakan
hukuman-hukuman yang diimplementasi daripada idea, gagasan pemikiran manusia ni bukan sama macam tadi. Tadi melampau sangat, lebih. Hak ni dia kata sama level, sama je. Hak Allah pun hebat, hak manusia buat pun hebat. Hak Allah buat sempurna, hak manusia buat pun sempurna. Menyama levelkan hukum Allah dan hukum manusia juga taghut. Tetapi sekadar dia mengatakan yang Allah buat itu baik, yang Allah buat itu sempurna, yang Allah buat itu tercantik, tetapi setakat hari ini adanya halangan-halangan dan kekangan-kekangan, kita tak mampu lagi untuk mengangkat dan melaksanakan hukum dan syariat itu. Okey lagi. Tapi kita sentiasa berusaha untuk mengangkat hukum-hukum dan syariat tersebut dalam proses, dalam usaha, dalam urusan. Tapi buat setakat ni ada halangan, ada kekangan, kita terima pakai hak ni. Dan dia tak menganggap ni yang terbaik. Hak tu okey. Tapi hak tadi lampau dan sama level. Baik. Wa yu'minu billah. Suruh orang Allah 8.20 dah. Kena berhenti dulu ah. Berhenti dulu. Seminit lagi. Okey, kita habis. Wa yu'minu billah. Untuk orang kembali beriman kepada Allah, wa yakhruju min zulumatil jahiliyah. Nak mengeluarkan manusia daripada kelab dan kelamnya jahiliyah. Apa dia jahiliyah? Kita akan bahas selepas solat Isyak nanti. Ila nuril Islam, kepada cahaya hidayah Islam. Sebab konsep zulumatil jahiliyah ni bukan hanya berlaku pada zaman Rasulullah, tetapi masih lagi ada manusia-manusia yang hidup bergelumbang, kucar kacir dalam gelapnya jahiliyah. Sedangkan di hadapan mereka sudah ada cahaya, sudah ada pencerahan, sudah ada sinar yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon berundur diri buat seketika, dan insya-Allah selepas ini kita akan sama-sama solat Isyak berjemaah dan akan kembali menyambung kuliah kita selepas solat Isyak. Wallahu a'lam.